قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سورة 77. فصل تبطل الصلاة ب14 خصلة بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل وانكشاف العورات إن لم تستر حالا والنطق بحرفين أو حرف من مفهم عمدا وبالمفطر عمدا وبأكل الكثير ناسيا وثلاث حركات متواليات ولو سهوا والوثبة الفاحشة والضربة المفرطة وزيادة ركن فعلي عمدا والتقدم على إمامه بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر ونية قطع الصلاة وتعليق قطعها بشيء والتردد في قطعها. Pasal yang ke-40, batal solat dengan sebab 14 perkara, iaitu yang pertama dengan sebab berhadas, yang kedua dengan sebab terkena najis jika tidak dicampak serta merta tanpa ditanggung, yang ketiga terbuka aurat jika tidak ditutup serta merta, yang keempat bertutur dengan dua huruf atau satu huruf yang difahami dengan sengaja, melakukan perkara yang membatalkan puasa secara sengaja, makanan yang banyak dimakan dalam keadaan lupa, melakukan 3 pergerakan yang berturut-turut walaupun lupa, melompat yang melampaui had, pukulan yang melampau, menambah rukun fi'li iaitu perbuatan dengan sengaja, terdahulu dan tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li iaitu perbuatan tanpa uzur, niat berhenti solat, mengaitkan untuk berhenti solat dengan suatu perkara, berbelah bagi dalam berhenti solat. Okey. Ini masuk pada fasal perkara yang membatalkan solat. Jadi kata musannif, faslun tabtulus salatu bi 14 khaslatan bil hadasi. Okay, jadi kata musannif, dia kata apa? Batal solat dengan sebab 14 perkara. Yang pertama dengan sebab berhadas. Jadi di sini murad ataupun maksud dengan batal itu perkara yang mengandungi terhalangnya daripada kita menurut dia. Jadi bila dia dah batal solat, kita terhalanglah daripada kita nak jadikan dia imam. Perkara yang terhalang untuk kita turut dia bila dah batal. Jadi makna dia adalah solat itu sama ada, yang dimaksudkan tu sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Jadi terbatallah solat itu dengan terhasilnya salah satu daripada 14 perkara tadi ketika kita solat. Okey. Dan seumpama seperti solat jugalah. Seumpama seperti solat iaitu apa? 2 sujud. Sujud tilawah dan sujud syukur. Itu pun termasuklah juga solat jenazah. Okey, jadi soal sujud tu dia duduk pada makam solat. Jadi kalau terhasillah salah satu daripada 14 perkara tersebut, maka batallah solat kita. Batallah. Okey, jadi yang pertama kata musannif bil hadasi, dengan sebab berhadas. Dengan sebab berhadas. Jadi solat itu terbatallah dengan sebab kita berhadas. Sama ada hadas itu hadas kecil ataupun hadas itu hadas besar. Walaupun hadas itu dalam keadaan lupa sekalipun. Dan walaupun dalam keadaan hadas itu kita solat dalam keadaan faqidut tahurain. Apa dia? Solat dalam keadaan ketiadaan 2 alat suci. Apa dia? Air dan juga tanah untuk kita bertayamum. Okey. Jadi kita solat faqidut tahurain. Katakanlah kita solat dalam keadaan faqidut tahurain. Jadi apa? Solat kita ni
tidak memakai air sebab air tak ada, ataupun uzur dia tu kerana uzur yang hissi ataupun uzur yang tak boleh kena air. Okey, ataupun air yang tak ada. Lepas tu dia pula tak ada pula tanah untuk dia bertayamum. Jadi wajib kita solat untuk hormat waktu. Jadi istilah dia dipanggil solat kita adalah solat faqidut tahurain. Solat yang ketiadaan dua alat suci. Okey. Jadi semasa kita solat tu, walaupun kita tak ada taharah sekalipun, bila kita berhadas, maka solat kita tetap batal. Contoh kita solat dalam keadaan tidak berwuduk ataupun bertayamum. Tapi dalam kita solat tu tiba-tiba kita kentut, tetap batal solat tu. Okay? Walaupun kita solat dalam faqidut tahurain. Solat kita dalam keadaan tidak ada dua alat suci sekalipun. Jadi dikira waktu kita berhadas, solat dalam keadaan macam tu pun dikira batal. Ataupun orang yang solat dalam keadaan berwuduk, berhadas dah dia dalam solat dia, maka batal juga. Ataupun orang yang solat dalam keadaan tayamum, solat dalam keadaan tayamum, berhadaslah dia dalam solat, maka batallah solat dia. Dan termasuklah orang yang solat dalam faqidut tahurain, solat yang ketiadaan dua alat suci. Pun bila kita berhadas semasa solat, maka solat kita dikira batal. Okey, selain daripada itu, ataupun orang yang solat dia dulu dalam keadaan dia ada penyakit, daimil hadas, yang ada penyakit. Maksudnya apa? Dia ni kan kita kata dah dalam bab berwuduk. Perkara yang kita kata niat dalam bab wuduk apa? Boleh kita niat apa-apa saja niat wuduk. Nawaitu raf'al hadasi asghar ke ataupun nawaitul wudu'a ke, boleh. Dan semua niat tu hanyalah untuk orang yang ingat lagi, untuk orang yang salim, sejahtera, sihat, orang yang tak ada penyakit. Jadi semua niat tu boleh kita pakai. Tapi berbeza dengan orang yang ada penyakit. Penyakit dia apa? Contoh dia ada silsil baul, kencing tak lawas. Dia tak boleh niat macam tu. Sebab apa? Sebab wuduk dia tu tidak mengangkat hadas. Sebab dia ada penyakit. Jadi dia kena niat apa? Listibahatis solah. Mesti niat untuk mengharuskan solat. Okey, jadinya bila seseorang yang ada penyakit ni, seperti contoh kencing tak lawas, okey, bila dia berhadas dalam keadaan solat dia, maka solat dia batal. Dengan syarat hadas tu bukan hadas penyakit dia. Baik, kalau dia sisil baul, kencing tak lawas, maksudnya bila dalam solat, penyakit dia kencing tak lawas, keluar kencing masa solat, itu tak membatalkan solat dia. Sebab itu penyakit dia. Yang selain daripada penyakit dia. Contoh tengah solat, dia ni sisil baul, maksudnya dia tu kentut dalam solat. Maka solat dia baru dikira batal. Baru dikira batal. Jadi itu orang yang daimil hadas, orang yang ada penyakit. Contoh macam kita sebut tadi lah, silsil baul, kencing tak lawas, ataupun silsil rih, kentut sokmo. Jadi waktu tu kalau dia kentut dalam solat tak batal sebab penyakit dia. Tapi kalau dia keluarnya air kencing waktu dia tengah solat, maka masa itulah baru dikira batal. Sebab apa? Solat bagi orang yang hadas, bagi orang yang daimil hadas. Solat bagi orang yang ada penyakit hadas, yang sentiasa hadas. Jadi dikira hadas yang selain daripada penyakit dia baru kira batal solat dia. Okay, ini untuk masalah hadas, boleh Kalau ada yang tak faham boleh tanya. Jadi itulah perkara yang pertama. Perkara yang pertama yang membatalkan solat, iaitu berhadas, dengan sebab berhadas. Kita sebut ini sebab hadas tu sama ada hadas tu kecil ataupun hadas besar. Keluar dia hadas itu sama ada dalam keadaan terlupa sekalipun, walaupun daripada orang yang solat faqidut tahurain, walaupun dari orang yang solat tidak ada kedua alat bersuci, itu pun batal. Okey, selesai faham untuk masalah yang pertama. Okey, yang kedua, kata musannif, wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua,
kata musannif, perkara yang membatalkan solat itu dengan sebab terkena najis jika tidak dicampak serta merta tanpa ditanggung. Tu. Jadi perkara yang kedua ni yang membatalkan solat juga adalah terjadinya terkenanya najis yang tidak dimaafkan. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Ghairu ma'fu'an. Kalau yang dimaafkan tak apa. Jadi najis ni ada banyak kategori. Ada najis yang dimaafkan dan ada najis yang tak dimaafkan. Jadi ada satu kitab Manzumatul Imad yang menceritakan tentang semua jenis yang dimaafkan. Ni najis yang tidak dimaafkan. Dan najis yang dimaafkan pun ada banyak. Ada yang najis dimaafkan dalam air sahaja. Ada najis yang dimaafkan pada makannya sahaja. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian. Contohlah biasa yang orang banyak keliru. Contoh gulai. Gulai ayam, gulai daging, tahu. Gulai ni dia termasuk dalam kategori najis yang dimaafkan pada makan sahaja. Ramai keliru. Contoh kalau pergi kepada katalah kalau kita pergi kenduri kahwin, makan gulai, sedap gulai. Makan-makan, bila gulai tu terkena pada pakaian kita, nak solat wajib basuh. Sebab dia najis. Yang tak dimaafkan pada pakaian. Cuma dimaafkan pada makannya sahaja. Sebab masa kita masak tu, dia bercampur dengan darah yang ada pada ayam ataupun daging tu. Faham? Itu dimaafkan pada makan. Dan ada juga najis yang dimaafkan pada air. Air. Contoh kita pernah belajar lah perkara yang air kan. Air yang menjadi najis tu. Antaranya apa? Yang dimaafkan apabila ada binatang, serangga, binatang yang darah dia tidak mengalir. Dan kalau dia jatuh, mati dia jatuh dalam air dengan sendirinya, maka dihukum air itu suci. Kalau air yang sedikit, kurang daripada 2 qalah. Tapi kalau kita ghairu bi fi'li fa'il, kalau dengan syarat bukan perbuatan pembuat. Tapi kalau kita yang buat, ambil bangkai semua, ambil bangkai lalat, kita campak dalam air dalam gelas ni yang sikit, kurang daripada 2 qalah, air ni akan jadi najis sebab perbuatan orang. Tapi kalau dia sendiri mati, binatang syarat dia binatang yang tidak ada darah mengalir. Nak tahu macam mana? Waktu dia hidup tu cuba cabut kaki dia, tengok ada darah mengalir. Tak ada. Itu maksudnya binatang yang darah dia tidak mengalir. Kalau dia mati sendiri dalam air yang kurang daripada 2 qalah, air itu tak ada masalah. Tapi kalau air itu, kalau yang kita yang buat, kita ambil bangkai betul, lalat letak dalam air, atau bangkai nyamuk ke apa, binatang yang jenis binatang yang darah tak mengalir, letak dalam air yang kurang 2 qalah. Jadi air itu mutan najis lah. Itu mengenai najis yang dimaafkan lah. Setengah lah, sebahagian, banyak. Tapi yang ni dimasukkan apa? Apabila terkena najis yang tidak dimaafkan pada syarak. Najis yang tidak dimaafkan pada syarak. Tak cicak lah. Contoh. Atau yang tak dimaafkan pada syarak, kena pada mana? Kena pada badan orang yang solat. Ataupun pakaian dia. Pakaian orang yang solat. Itu. Syarat dia apa? Syarat dia apabila dia tu menghilangkan ataupun membuang najis tu dengan syarat dengan syarat kurang daripada kadar tamakninah. Bila kena najis, contoh tengah-tengah sembahyang cicak berak ke kopiah, kena buang segera. Kena buang dengan kadar kurang daripada kadar tamakninah, dengan segera. Kena buang dengan kadar segera. Dan syarat dia seterusnya apa? Jangan kita buang dalam keadaan kita menanggung. Tanpa ditanggung. Dia kata dicampak serta merta tanpa ditanggung. Jangan kita tanggung najis tu. Boleh? Ataupun okey. Maksudnya, contoh kena kopiah. Saya pun ada orang cicak berak kena kopiah. Saya pun kena buang lah. Buang kopiah ni, buang. Batal tak solat saya? Ni maksud tanggung. Sebab kita tanggung najis. Batal. Jadi saya kena je, saya kena buang. Jangan tanggung. Buang dengan segera tanpa menanggung najis.
Boleh? Dengan maksud jangan menanggung najis tu. Kalau kita tanggung, hukum dia batal. Kalau baju dia kena pakaian dia. Kalau yang jenis lelaki tak apalah. Kain lipat atas pada pusat. Tak apalah. Tak tutup aurat. Kena buang segera. Kalau tidak, batal solat dia. Cabutlah, tanggallah pakaian tu. Tu. Kena cepatlah tanpa ada menanggung najis. Sebab apa? Salah satu perkara yang membatalkan apabila kita tanggung najis. Tanggung najis contoh, ataupun benda yang bersambung dengan najis pun kita tanggung, batal juga. Contoh kalau kita zaman dulu lah. Zaman dulu kita pakai mat yang jenis wayar panjang. Kita pun, imam pun sangkut. Dekat hujung wayar tu ada najis kena. Dia bersambung. Pun tak boleh juga. Batal. Okay, boleh? Jadi ini maksud dia perkara yang kedua yang membatalkan solat dengan sebab terkena najis jika tidak dicampak serta-merta. Kita tidak buang dengan serta-merta tanpa ditanggung. Jangan tanggung. Jangan tanggung. Kena buang tanpa ditanggung. Dan tak boleh sentuh lah. Kalau najis yang basah tak boleh sentuh. Ataupun kita kata ambil kayu ke, ada kayu contoh. Jenis orang ni dia jenis bersugi. Ambil kayu sugi dia pun buang. Ni tanggung najis. Batal solat dia. Kalau dia cuih buang, kalau kering tak apalah. Buang tak apa. Yang penting jangan dalam keadaan tanggung najis. Kalau tanggung najis maka hukum solat dia batal. Batal. Okay, nampak simple. Yang simple sebab tak kena. Yang kena semayang tempat surau kampung, masjid kampung penuh cicak berak. Okay. Jadi itu kena tahu. Jadi kita kena buang dengan kadar segera kurang daripada kadar tomak ninah tanpa kita menanggung najis tersebut. Okay, kalau ada yang tak faham tanya. InsyaAllah. Okay, seterusnya kata musannif pada perkara yang membatalkan solat apa dia? Wan kisyafil aurati illam tustar halan. Tu. Terbuka aurat jika tidak ditutup serta-merta. Itu. Jadi perkara yang ketiga yang membatalkan solat juga adalah bin kisyaf, dengan tersingkap sesuatu daripada perkara yang diwajibkan kita tutup untuk sah solat. Wajib. Jadi bila ada sesuatu aurat kita yang tersingkap semasa solat, maka batallah solat kita dengan syarat kita kena tutup dengan kadar segera. Okey. Kadar segera tu macam mana? Sekurang-kurangnya kadar kurang daripada kadar tomak ninah. Kena tutup dengan segera. Itu pun kalaulah yang membuka kita punya aurat itu contoh angin. Yang tengah-tengah semayang angin tiup, terbuka. Wajib tutup segera. Tak apa. Okey. Tapi kalau selain pada angin, boleh tak? Kawan kita kianat. Kanak-kanak nampak aurat. Tutup segera pun batal solat. Yang syarat dia lah, contoh selain pada angin tak boleh. Kalau angin yang buka, tak apa. Tapi syarat dia kena tutup dengan segeralah kita punya aurat. Jadi menutup aurat ni apa? Menutup warna kulit. Itulah menutup aurat. Kena tutup dengan segera. Dan aurat dalam solat, saya dah beritahu aurat dalam solat itu dari atas. Dari atas bukan dari bawah. Kalau aurat, kalau kita pakai khuf, barulah dari bawah. Contoh, kalau lelaki pastikan time solat kancing lah. Nabi kata kat sahabat apa? Sekurang-kurangnya cucuklah dengan sebatang jarum. Jarum, duri, tutup. Sebab bila nampak aurat daripada atas, batal solat kita. Contoh tengah-tengah pakai pula jenis yang collar besar. Rokok, orang boleh nampak aurat kita daripada atas, nampak pusat contoh, batal. Jadi lelaki tu baiknya kalau pakai pelekat tu atas pada pusat lah. Tapi kalau daripada bawah tak dikira sebagai aurat, tak batal. Contoh pakai kain, sujud, boleh nampak aurat daripada bawah, tak dikira, tak batal. Sebab aurat dikira daripada atas. Dikira daripada atas, bukan bawah. Kalau bawah ni
masalah khuf. Pakai khuf, tahu khuf? Kita belajar yang Muza. Lepas dua khuf. Itu aurat daripada bawah. Tiba-tiba ada koyak ke daripada bawah. Tak boleh, tak sah kita punya pakaian khuf tu. Tapi kalau daripada atas, tak ada masalah kalau khuf. Contoh antara khuf kita kata apa? Syarat dia adalah tidak menyerap air. Antara syarat dia. Dan kuat. Boleh pakai dia untuk berjalan. Lagi, apa? Senangnya apa? Senangnya kasut buah cukang lah. Kasut buah cukang tu kan besar atas dia kan. Kita boleh nampak kita punya buku lali daripada atas. Tak ada masalah. Sebab dia yang diiktibar aurat bagi khuf itu daripada bawah, bukannya atas. Tapi kalau solat, aurat tu diiktibar daripada atas, bukan bawah. Okay, boleh ya? Atau aurat. Jadi bila contoh tersingkap kita punya aurat disebabkan angin, wajib kita tutup dengan kadar segera. Kurang daripada kadar tomak ninah. Tapi kalau selain pada itu, kawan kita khianat ke, walaupun kita tutup dengan segera, tetap batal. Boleh ya? Ya? Dia tak boleh ni. Sebab kalau ada aurat tak boleh. Kalau kita, yang ni maksud sini, kalau contoh angin tak apa. Boleh batal lah solat tu. Tu sebabnya perbuatan pun kita sendiri. Kena hati-hati lah. Okey. Pakai stokin lah. Pakai stokin lah, cara dia. Pakai stokin tak ada masalah. Sebab aurat ni, maksud aurat menutup kulit. Warna kulit. Menutup aurat ni adalah menutup warna kulit. Tak kisahlah tutup dalam keadaan ketat ke, longgar ke, dia kira tutup aurat lah maksudnya. Tu yang penting warna kulit badan kita tu ditutup. Tu maksud menutup aurat. Okey. Sebab tu ada masalah kalau orang tu jenis solat bertelanjang dalam contoh kemah yang kecil, gelap, tak ada orang tak nampak. Jadi itu tak aurat tak? Sebab yang dimaksudkan tutup aurat ni adalah menutup warna kulit badan. Itu baru dikira menutup. Dia ada waktu boleh solat bertelanjang tu adalah keadaan dia. Okey. Lepas tu cara solat berjemaah. Kalau semua pakaian tak ada, kata pakaian tak ada. Kalau lelaki semayang tu, imam tak duduk depan. Kena duduk sebaris. Baru tak nampak aurat. Itu cara dia, duduk sebaris. Okey. Seterusnya, yang keempat. Kata musannif, wan nutqi bi harfaini aw harfin mufhimin amdan. Bertutur, berkata-kata, bercakap dengan dua huruf atau satu huruf yang difahami dengan sengaja. Tu. Jadi, maksud dia solat itu, yang perkara yang keempat, yang membatalkan solat itu adalah berkata-kata orang yang bersolat dengan sengaja. Maksud sengaja, iaitu dia orang yang tahu dengan keharaman dia. Tahu keharaman dia buat dengan sengaja. Okey. Jadi batal pada solat dia. Dia tahu keharaman kalau dia buat benda tu haram. Okey. Dengan apa? Dua huruf yang berturut-turut. Dua huruf yang berturut-turut. Bata, tasa. Dia ingat mengaji Iqra. Bata, tasa. Dua huruf berturut-turut. Sebut. Okey, dengan sengaja, maka batallah solat dia. Walaupun dua huruf tu tak memberi faham. Walaupun dua huruf yang kita sebut tadi tidak memberi faham. Tak ada makna pun. Bata, apa makna dia? Tak ada pun. Tasa, tak ada. Tapi batal. Solat kita dua huruf yang berturut-turut walaupun tidak difahami. Okey. Ataupun satu huruf.
Tapi huruf tu, satu tu difahami, memberi makna. Contoh dalam bahasa Arab, qi, satu huruf lah, qi pada bawah. Memberi maksud wiqayah, peliharaan. Batal. Qi. Ataupun ai, minal wi'ayah. Tu satu huruf, tapi ada makna. Tu. Ataupun fi, minal wafa'i. Tu satu huruf. Walaupun dua huruf yang berturut-turut tidak memberi faham, batal. Ataupun satu huruf yang memberi faham. Memberi faham, maka solat tu pun batal. Ini syarat dengan sengaja. Okey. Tapi kalau tak sengaja, contoh terlepas kata lah, ataupun dia ni orang yang jahil dengan keharaman dia. Sebab apa? Baru belajar. Ataupun jauh daripada ulama'. Tu. Jadi dia tak sengaja. Ataupun lupa. Maka apa yang disebut itu syarat dia sedikit sahaja. Sedikit tu apa? 4 kalimat. 4 kalimat pada huruf. 4 kalimat dibenarkan di sisi Ibnu Hajar. Okey, boleh? Tu sikit. Tu kata. Tu kata yang penting sikit. Sikit tu jangan lebih daripada 4 kalimah di sisi Ibnu Hajar. Tapi di sisi Imam Qalyubi kata 6. Kita kata rahmatnya ada khilaf. Rahmat ada khilaf. Ni orang tak, bila khilaf tak ada rahmat dah. Hentam. Kita kena hentam. Jadi khilaf tu rahmat. Banyak rahmat. Contoh macam solat berjemaah. Rahmatlah khilaf. Ada setengah kata pendapat sunat muakkad. Ada setengah kata pendapat fardu kifayah. Ada kata banyaklah kalau kita kata fardu kifayah. Kalau tak ada orang yang buat solat jemaah, dosa semua sekali. Kalau sunat muakkad, legalah kita lah lega. Jadi itulah khilaf. Bila ada khilaf, rahmat. Okey. Okey, jadi ni pun sama, ulama tu pun ulama mazhab Syafi'i. Cuma di sisi Ibn Hajar kata kalau tak sengaja, ataupun dia ni orang yang macam mana? Orang yang terlupa. Dia panggil melatah tadi, sabqul lisan, tersilap. Ataupun dia ni orang yang jahil bitahrim, jahil keharaman bercakap tu. Ataupun dia tu nasian, lupa. Dia ni orang lupa berkata-kata. Okey, syarat dia apa? Perkataan tu jangan lebih daripada 4 kalimah lah di sisi Ibnu Hajar. Tapi kalau di sisi Imam Qalyubi 6. Kalau kita pegang Imam Qalyubi tersebut 5 kalimah, tak ada masalah lagi. Itu. Jadi itu adalah perkara yang keempat. Okey, seterusnya yang kelima, kata musannif wabil mufattiri amdan. Wabil mufattiril amdan, melakukan perkara yang membatalkan puasa secara sengaja. Jadi yang kelima, perkara yang membatalkan solat itu setiap apa yang membatalkan orang berpuasa dengan sengaja, lagi tahu dengan keharaman dia. Contoh dia apa? Contoh memasukkan sesuatu di dalam rongga. Rongga mulut, rongga telinga, rongga hidung. Tapi sampai had lah, had yang membatalkan. Jadi batal lah. Apa? Perkara itu membatalkan puasa. Jadi setiap perkara yang membatalkan puasa tu boleh membatalkan solat. Sengaja. Kita pun duduk ke, masuk mulut ke, sampailah dia punya apa, kalau puasa batal kat mana? Tempat masuk tu sampai had mana batal? Tempat dia sampai pada makhraj huruf ain, kalau tak silap saya. Kena cek balik lah. Sampai dia punya makhraj ain, kalau tak silap, maka batal lah kita punya puasa. Jadi perkara yang membatalkan puasa itu maka membatalkan solat. Okey, senang je. Okey. Itu syarat dia apa? Dengan syarat dia tu sengaja, lagi tahu dengan keharaman dia. Orang yang tahu keharaman dia lagi sengaja. Okey. Contoh dia apa? Contoh kita kata memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Contoh rongga apa? Rongga telinga. Ataupun makan, walaupun sedikit.
Kan kalau kita puasa, orang berpuasa makan dengan sedikit lagi sengaja, kan hukum dia batal. Maka perkara itu pun sama juga dalam solat. Tengah-tengah semayang ada celah-celah gigi ni keluar, kita pun makan walaupun sedikit, sengaja, batal. Kalau tak sengaja, kita belajar dah sebelum ni, kalau tak sengaja tak membatalkan, tapi disunatkan untuk sujud sahwi. Sebab apa? Perkara yang termasuk dalam perkara yang batal buat dengan sengaja dan tidak batal dengan tidak sengaja. Maka perkara kalau kita buat sekadar tak sengaja, maka disunatkan sujud sahwi. Okay, jadi makan yang sedikit walaupun sedikit dengan sengaja, maka solat kita akan batal, sebab perkara itu adalah membatalkan puasa. Okay. Tapi kalau orang tu jenis lupa ataupun jahil keharaman dia, jadi tak batal lah. Tak batal, melainkan apa? Okey, ada lagi. Melainkan dia melakukan 3 pergerakan yang berturut-turut. Okay. Dia makan tak sengaja. Dia kata kalau sengaja batal. Kan? Ataupun dia orang yang tahu keharaman dia, tapi dia ni tak sengaja, ataupun dia ni orang yang jahil keharaman dia, maka makan dia yang tak sengaja tu tak membatalkan, kecuali kalau dia mengunyah 3 kali lebih berturut-turut, 3 kali dan lebih. Sebab apa? Sebab rongga mulut termasuk dalam anggota yang berat. Perkara yang membatalkan solat adalah menggerakkan anggota yang berat 3 kali berturut-turut. Salah satunya apa dia? Kepala, tangan, kaki, badan, rongga termasuk kan. Ada jenis orang suka main, ni anggota berat ni, 3 kali berturut-turut batal. Ada jenis sembahyang gerakkan rongga ni termasuk dalam anggota yang berat. Jadi kalau bergerak 3 kali berturut-turut, maka batal lah solat dia. Kata kalau kita nak baca dalam solat, itu syarak suruh baca, tak ada masalah. Okay? Ada setengah orang ni macam tu. Jadi kalau dia makan, dia tak kunyah, dia tak sampai 3 kali berturut-turut, maka makan dia tu tidak membatalkan solat. Tapi kalau dah sampai mengunyah tu lebih 3 kali, maka hukum dia batal lah solat. Bukan sebab makan tak sengaja, tapi sebab pergerakan yang anggota yang berat melebihi 3 kali berturut-turut. Itu penyebab dia batalnya solat dia. Okey, boleh? Okey. Seterusnya, nombor 6. Wabil uklil kasirin nasiyan. Makanan yang banyak dimakan dalam keadaan lupa. Okey, kalau sedikit tak sengaja, lupa, tak ada masalah. Tak membatalkan solat, cuma disunatkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau makan yang sedikit sengaja, batal solat. Makan banyak sengaja, lupa, batal solat. Dia berbeza sikit pada masalah ni dalam puasa. Puasa makan banyak, kadang lupa pun tak ada masalah, tak batal puasa. Itu rezeki dia. Tapi kalau solat, makan banyak dengan tidak sengaja sekalipun, batal solat. Sebab dia tahu dia tu solat kan. Kalau solat makan, macam mana je dia makan banyak. Tu tak sengaja pun, lupa dalam keadaan lupa ataupun sengaja, makan yang banyak itu boleh membatalkan solat. Okey, boleh? Itu adalah perkara yang ke-6 yang membatalkan solat, adalah makan yang banyak daripada orang yang lupa. Jadi hukum dia apa? Orang jahil yang makzur. Okey. Yang ke-7, wa salasi harakatin mutawaliyatin walau sahwan. Jadi yang ke-7, solat itu batallah juga dengan melakukan banyak perkara lah, menggerakkan ataupun melakukan 3 perbuatan, 3 gerakan.
yang berturut-turut daripada anggota yang berat. Kita sebut tadilah, daripada anggota yang berat. Walaupun daripada orang tu tidak sengaja, terlupa, ataupun orang tu jahil, tak tahu, tak belajar, jahil yang ma'zur lah. Okey, dia melakukan 3 pergerakan yang berturut-turut secara uruf. Ikut uruf lah. Okay, kalau dia buat 3 pergerakan daripada anggota yang berat, maka batallah solat dia berturut-turut. Tangan, kita sebut dia tangan, kepala, ada jenis orang sembahyang. Tu tak, kepala ni anggota berat ni. Dia tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Kaki, badan. Itu dia panggil anggota yang berat. Okey, tidak ada bezalah di antara satu anggota ataupun banyak. Satu anggota kita gerak 3 kali. 1, 2, 3, ataupun banyak anggota dengan sekali gerak. Gerak tangan dan kepala sekali. Ini pun kira 3 berturut-turut. Tak ada beza. Sama ada daripada satu anggota yang bergerak lebih 3 kali, anggota yang berat lah kita cerita ni, ataupun 3 anggota yang bergerak sekali. Maka itu dikira 3 kali berturut-turut. Tak ada beza. Tapi tak ada masalah kalau pergerakan kita ni daripada anggota yang ringan. Anggota yang ringan ni geraklah banyak kali pun tak ada masalah. Apa dia? Antaranya adalah jari. Jari ni termasuk anggota yang ringan. Kalau tangan, kita gatal tangan. Ni satu anggota yang berat. Kalau garu tak ada masalah. Sebab jari ni termasuk dalam anggota yang ringan. Jadi anggota yang ringan ni tidak ada masalah kalau kita gerak banyak kali pun. Yang dimaksudkan membatalkan itu adalah pergerakan daripada anggota yang berat. Ini berat. Okey, boleh ya? Habiskan lah. Okey. Banyak gini ni. Wal wasbatil fahishah. Yang ke-8 adalah melompat yang melampaui had. Okey. Okey, satu tadi pergerakan 3 kali tadi. Okey, pergerakan 3 kali itu daripada anggota yang berat. 3 kali yang berturut-turut. Tapi kalau anggota yang ringan, tak dikira lah. Banyak kali pun tak ada masalah. Dengan syarat apa? Kedua-dua tadi tidak ada niat bermain-main. Ada orang gerak je. Jari saja ringan. Tapi dia niat nak bermain-main. Okay. Niat je bermain-main, maka batal solat. Apa-apa saja perbuatan, kalau niat untuk bermain-main, maka solat itu dikira batal. Boleh? Okay. Tak kira lah. Dalam ada pergerakan daripada anggota yang berat, kita kata syarat anggota yang berat ni mestilah 3 kali pergerakan yang berturut-turut. Tapi kalau dia niat pergerakan itu untuk bermain dengan kawan dia, gerak satu, main dengan kawan dia, batal walaupun satu. Sebab apa? Niat bermain-main. Okay? Tak boleh lah kalau niat untuk bermain-main. Jadi walaupun satu anggota berat ke ringan ke, tetap akan membatalkan solat. Okay, boleh ya? Itu adalah perkara yang ke-7 yang membatalkan solat. Yang ke-8 tadi 7, tak sentuh ke 8. 8, betul. Okey, agak panjang juga ni. Banyak lagi ni. Ke cukup dah? Cukup lah dulu kan. Pening dah. Okey, nanti kita sambung kemudian lah pada yang ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada banyak, ada 14. Okey, sampai dah sini. Ada yang nak tanya apa-apa ke? Tiada kan? Terus. Tak ada? Bisa. Najis yang dimaafkan makan Ustaz. Macam gula Ustaz.
Kecuali ikan. Ikan tak? Ikan tak apa. Okey. Dia antara najis adalah darah. Okey, darah. Jadinya, tapi bila kita masak daging tu ataupun ayam tu kan dia keluar sekali dengan darah bercampur dengan kita punya gulai. Sebenarnya najis. Tapi dipanggil dalam kita, mazhab kita ni panggil najis yang dimaafkan pada makan sahaja. Pada makan sahaja. Tapi kalau pada pakaian, kena pakaian, wajib basuh. Kalau nak solat tak boleh sebab kita tanggung najis. Tu. Dipanggil najis yang dimaafkan pada makannya sahaja. Tu gulai lah. Ayam ke, daging ke. Jadi kalau contoh kita pergi kenduri, kena baju. Wajib basuh dulu. Sebab gulai ni dia termasuk najis. Yang tak dimaafkan pada pakaian. Hanya dimaafkan pada makannya sahaja. Macam tu. Boleh? Tu gulai. Dia biasanya, itulah. Bila ada gulai ni, hati-hati sikit lah. Kena baju ni, kena basuh. Boleh? Sebab ni agak panjang nanti kita akan jumpa pada masalah menambah rukun fi'li ataupun kita mendahului imam dengan tertinggal daripada imam perkara yang batalkan solat. Itu agak panjang sebab dia melibatkan tentang masbuk dan muafiq. Tu makan masa lah sikit. Jadi kita sambung akan datang lah minggu depan insya-Allah. Yang lain ada apa? Tak ada Okey, boleh? Boleh? Tak ada, bagus. Okey, kita sambung kemudian lah. Okay. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tu nafsi.